Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala al-mab'usi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wahtada bihadihi wastanna bisunnati ila yaumiddin, amma ba'du. Yang dihormati Ustaz Hadi selaku moderator, pengurusi atau menjadi ketua Global Ihsan dan semua warga kerjanya, muslimin dan muslimat, para pencinta ilmu, pencinta Al-Quran, pencinta sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla kerana pada hari ini 22 September 2022 kita dapat teruskan pengajian kita dalam tafsir surah Ali Imran. Surah Ali Imran, insya-Allah ayat yang kita akan bincangkan pada kali ini ayat 31 dan 32. Hanya dua ayat saja, tapi tajuknya besar, tajuknya sangat penting untuk kita menghayati sebab dia berkait dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini mempunyai ayat cabaran. Allah cabar kita, kalau kamu betul sayang kepada aku, maka dia panggil cinta bersyarat. Cinta bersyarat. Sayang kepada aku, ikut aku dan ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itulah tanda kita sayang kepada Allah, sayang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi para jemaah sekalian, alhamdulillah, kebetulan tajuk yang menarik ini berada pada malam Jumaat yang selalu saya kempen. Bila masuk je malam Jumaat, kita akan kempen. Ingat Jumaat, ingat selawat. Kenapa? Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi beritahu, fa'akthiru minas salah. Perbanyakkanlah selawat ke atasku pada malam Jumaat, pada hari Jumaat. Karena itulah para ulama mengatakan bekas selawat yang perlu kita isi sebanyak-banyaknya, iaitulah bermula bila? Bermula pada maghrib hari Khamis. Maghrib hari Khamis ini sampai maghrib hari Jumaat. Dalam masa 24 jam ini, kita kena perbanyakkan selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad. Nanti tuan-tuan akan tanya pula selawat mana Ustaz kita nak baca. InsyaAllah saya akan tunjukkan. Sudah ada risalah yang saya usahakan, nama dia selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, kelebihan dan beberapa lafaz yang sahih daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka para jemaah sekalian, kita ambillah kesempatan pada malam yang mulia ini, di saat kita berbincang tentang hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke atas kita dan ke atas semua orang yang ada hak ini, maka marilah kita sebut je nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, terus kita berselawat, kerana kita nak ambil peluang berselawat sebanyak mungkin pada saat ini. Kita nak ambil selawat sebanyak mungkin, kita nak berselawat dalam masa kita belajar tafsir dan juga di akhirnya kita tadabbur ayat-ayat yang disebut oleh Allah Azza wa Jalla kepada kita ini. Baik para jemaah sekalian, para pelajar sekalian, para pencinta ilmu sekalian, seperti biasa kita akan baca dulu dua ayat yang kita nak bincangkan ini. Dua ayat yang kita nak bincang ini, kita akan baca dulu. Mari kita baca sama-sama, iaitu ayat surah Ali Imran ayat 31 dan 32. Ali Imran 31 dan 32. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum
Wallahu ghafurur rahim. Qul ati'u Allah war rasul. فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ. Terjemahannya, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah perintah supaya Nabi sampaikan kepada kita. Boleh ya Allah Ta'ala perintah terus, direct terus. Tapi Allah nak Nabi yang sampaikan itu arahan daripada Allah Azza wa Jalla. Maknanya semacam kita bawa satu misi khas. Saya menyampaikan, memang tugas saya boleh menyampaikan. Tapi kadang-kadang kita sebut, saya ini menyampaikan amanat yang disampaikan oleh. Maknanya kita bawa lagi besar kita punya kedudukan itu sebab kita menyampaikan arahan ini daripada Allah Azza wa Jalla untuk kamu. Allah kata apa? Katakanlah jika kamu benar-benar mencintai Allah. Kalau kamu betul-betul mencintai Allah Azza wa Jalla, fattabi'uni, maka ikutlah aku. Ayat ini tidak ada lagi hujah bagi kumpulan Quraniyun yang panggil anti hadis. Kita akan bincang tentang geng-geng anti hadis ini tak mau pakai. Dia tak mau pakai hadis, pakai Quran saja. Baik. Allah letak cinta kita bersyarat. Mana kalau kamu sayang kepada betul-betul kamu mencintai Allah, fattabi'uni, ikut aku. Nascaya yuhibbukumullah. Siapa yang cintai Allah melalui jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, dia akan dapat apa? Dia akan dapat yuhibbukumullah. Yang pertama, Allah, nascaya Allah mengasihi. Allah Ta'ala akan sayang kepada dia. Satu. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu. Dua perkara ini besar. Yang pertama, kita disayangi oleh Allah. Yang kedua, kita akan mendapat keampunan daripada Allah Azza wa Jalla. Jadi apa lagi kita nak? Dua perkara sudah dapat. Wallahu ghafurur rahim. Ingatlah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah Ta'ala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Itu sifat Allah Azza wa Jalla. Ayat 32. Qul ati'u Allah war rasul. Katakanlah lagi wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekali lagi, kamu kena beritahu kepada umatmu, taatlah Allah, taati Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Fa in tawallau, dan jika kamu berpaling, maknanya tak mau ikut, fa innallaha la yuhibbul kafirin, maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang kafir. Orang kafir tidak disukai oleh Allah Azza wa Jalla, tidak disayangi oleh Allah. Baik. Penjelasan kata. Kita pergi kepada syarhul kalimat, syarah al-kalimat. Tuhibbunallah, maknanya kalian mencintai Allah. Mencintai Allah kerana kesempurnaan zatnya dan kebesaran nikmatnya ke atas kamu. Jadi Allah Ta'ala sempurnakan nikmat dia. Allah Ta'ala sempurnanya zat Allah dan nikmatnya yang sangat-sangat beri kepada kita. Maka kita kena menyayangi Allah Azza wa Jalla. Kita kena kasih kepada Allah. Dan kita kena cinta kepada Allah sepenuh hati kita, sebanyak-banyaknya. Kerana itu adalah merupakan tanggungjawab kita kepada Al-Mun'im Jalla Jalaluh. Allah Ta'ala yang telah memberi nikmat kepada kita sebegitu banyak. Sehingga kan Allah Ta'ala cabar, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Sekiranya engkau hitung nikmat Allah, kamu tak akan terhitung. Kalau kamu hitung nikmat Allah, kamu tidak akan dapat hitung. Allahu Akbar. Ini cabaran kepada orang yang mengaku beriman, orang yang mengaku mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu cabar dia. Tuhan cabar. Allah kata kalau betul ikut. Kalau dakwa saja senang ya, semua orang boleh dakwa, kan? Semua kita boleh mendakwa apa yang kita kata.
yuhibbukumullah. Allah Taala sebut di sini yuhibbukumullah. Apa makna yuhibbukumullah? Allah Taala akan mencintaimu limadza li ta'atikum iyyahu. Kerana ketaatan kamu kepadanya dan kerana kesucian jiwamu ketika kamu bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi Allah Taala sayang kepada kita dengan beberapa sebab. Yang pertama, kerana kita taat kepada Allah, ikut perintah dia, dan juga kerana wa taharati arwahikum, jiwa kita bersih daripada segala bentuk syirik, segala bentuk persekutu terhadap Allah Azza wa Jalla, tidak ada sama sekali. Maka kita melakukan ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Ada orang taat, dia taat kepada Allah, dia salat, dia puasa, tapi hati dia masih lagi bergantung dengan tangkal azimatnya, bergantung dengan panggilan-panggilan menyeru kepada makhluk-makhluk lain, makhluk-makhluk yang sudah mati, orang-orang mati menjadi seruan mereka. Kan? Sebagaimana yang kita tengok terang-terangan daripada puak-puak Syiah yang duk panggil Husain, Madad ya Husain, duk panggil Husain. Dia tak panggil Allah, dia panggil Husain ya. Tengok. Dan orang-orang lain pun duk panggil tok syekh sana syekh sini. Kita mengatakan tidak. Nak syarat nak yahbikumullah ay li ta'atikum wa taharati arwahikum. Mesti bersih kita punya jiwa kita, dan kita mesti melakukan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, barulah kita mendapat kasih sayang Allah Azza wa Jalla. Wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah Taala akan menutupi, mengampunkan dosa-dosamu, dan tidak akan menuntut membalas dosa-dosa yang kamu lakukan itu apabila kita telah mendapat keampunan Allah Azza wa Jalla. Kita mungkin bersalah. Sebagai manusia tak mungkin tak ada dosa. Manusia ni mesti ada dosa. Tetapi bila kita minta ampun, Allah Taala hapuskan. Alhamdulillah. Kemudian satu lagi kalimah yang disebut fa in tawallau. Fa in tawallau, jika kamu berpaling, apa makna berpaling? Dan menolak untuk melakukan ketaatan dan beriman. Bila kita berpaling, kita tolak ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, tak mau beriman, maka pada ketika itulah kita dikira orang yang derhaka kepada Allah. Maka kita akan tengok apa yang Allah Ta'ala sediakan bagi orang yang berpaling, tak mau taat, tak mau ikut ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik para jemaah sekalian, itu tamatlah penjelasan kalimat. Al-an nantaqil, sekarang kita berpindah kepada makna al-ayataini. Apakah maksud dua ayat yang kita baca ini? Pendek je nampak, tetapi dia punya kelebihan, dia punya kedudukan yang begitu besar, yang menjadi kewajipan pada kita untuk mengkaji, meneliti, dan sentiasa mengambil kepahaman dan ikutan yang telah disampaikan oleh Allah Azza wa Jalla kepada kita ini. Alhamdulillah. Baik, kita berpindah kepada tajuk yang seterusnya, iaitu makna al-ayataini. Maksud dua ayat ini, apa maksud dia? Tengok kitab. Lama da'a wafdu Nasara Najran, ketika delegasi puak-puak Nasrani yang datang daripada Najran. Anda rasa para jemaah, para pelajar yang telah mengikuti kelas-kelas tafsir Ali Imran daripada awal, kita cerita daripada awal lagi, Nasara Najran datang jumpa Nabi SAW itu. Jadi di antara dakwaan mereka kata apa? Ketika delegasi kaum Nasrani dari Najran mengakui, mendakwa bahawa sikap anna ta'zimahum, sikap mereka membesarkan Nabi Isa ataupun mensucikan Nabi Isa, mengkultus, dia tulis. Kultus makna mensucikan Nabi Isa, kepada Nabi Isa beserta ibunya, dan ibunya Sayyidah Maryam, semata-mata hanyalah untuk mencari kecintaan Allah Azza wa Jalla. Dia kata, kami cinta kepada Isa dan cinta kepada Maryam, dua beranak ini semata-mata kerana apa?
semata-mata kerana kami mencintai Allah Azza wa Jalla. Itu dia panggil dakwaan yang dibuat oleh puak-puak Nasara Najran. Jadi dakwa boleh, tapi percaya jangan, sebab kalau betul mereka ikut Nabi Isa alaihissalam, sudah pasti mereka tidak akan melakukan perkara yang boleh membawa syirik pada Allah Azza wa Jalla, sebab Isa dakwah dia kepada tauhid. Itu dakwaan. Kerana itu ini dakwah mereka, dia kata kerana mencari kecintaan Allah Azza wa Jalla dengan cara mencintai orang yang dicintai oleh Allah. Jadi kita pun macam tu juga kadang-kadang. Oleh kerana orang ni orang soleh, orang ni orang hebat, orang ni orang yang kita tabah dia sebagai bertaraf wali, kita pun dakwah kita cinta orang ni sebab orang ni dicintai oleh Allah. Jadi itu dakwaan mereka. Memanglah Nabi Isa alaihissalam di antara hamba Allah Ta'ala yang disayangi oleh Allah. Karena itu Allah pilih dia menjadi Nabi dan menjadi Rasul. Itu bukannya orang panggil lantikan jalanan. Ini lantikan daripada Allah Azza wa Jalla. Cuma dakwaan mereka ni macam mana? Orang yang dia cintai dan mengagungkan yang dia agungkan. Maksudnya kita besarkan orang yang diagungkan oleh Allah, orang yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Kerana itulah. Jadi bila dia dakwah macam ni, maka Allah Taala perintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam ayat ini agar mengatakan kepada mereka. Jadi kalau betul kamu ni in kuntum tuhibbunallah, makna ayat ini satu cabaran besar. Ayat ini adalah merupakan satu cabaran besar. Allah cabar puak-puak Nasara ini, kalau betul benar cinta kamu kepada Allah Azza wa Jalla, fattabi'uni, ikut aku. Ini mudakwamu sayang kepada Isa, sayang kepada Maryam, tapi kamu tak mau ikut aku, kenapa? Sedangkan aku ni Rasulullah SAW selepas daripada Isa. Ini cabaran. Jadi jika kamu benar-benar cinta kepada Allah dengan harapan agar Allah pun cinta kepada kamu, maka itu ikutilah aku atas dasar wahyu yang aku bawa, yang berisikan tauhid dan pengabdian kepada Allah Azza wa Jalla. Itu asah dianya, berdiri kepada tauhid dan pengabdian diri kepada Allah Azza wa Jalla. Maka ikutlah aku atas dasar wahyu dan tauhid, maka Allah Ta'ala akan mencintai kamu dan mengampuni dosa-dosa kamu, kerana dia maha pengampun lagi maha penyayang. Jadi Allah Ta'ala itu maha pengampun lagi maha penyayang. Jadi alhamdulillah para pelajar sekalian, kita tengok di dalam kitab kita ni ada nota kaki di bawah tu. Dalam bab talabil hub, mencintai. Tengok dia punya perbahasan. Al-hub, apa makna hub? Makna cinta. Cinta tu makna apa? Tengok yang pertama dulu. Dia kata al-hub bermakna al-mahabbah. Cinta dengan makna kasih sayang. Al-hub ini dari sudut bahasa dia cakap ni. Al-hubbu al-hibbu. Al-hibbu wal-hubbu. Baiklah. Yang kita naknya hadis tu, hadis. Kalau saya kena dengar juga, itu dia panggil perbahasan dari sudut bahasa. Rupanya sebab itulah penterjemah dia buang hak ni. Dalam kitab Arab ni ada. Sebab dia kata banyak sangat al-hubbu bernama al-mahabbah, wal-hibbu bil kasri juga kal-hubbi, wal-hibbu aidan al-mahbub. Jadi nak katanya macam orang kata Usamah hibbun Nabi. Usamah cucu angkat dia tu hibbun Nabi, maknanya orang disayangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baiklah. Dalam sebuah hadis yang diriwayat oleh Imam Muslim, mana hadis ini hadis sahih, diriwayat oleh Imam Muslim rahimahullah daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qaal. Tengok, Nabi kita bersabda, innallaha idza ahabba 'abdan da'a Jibril. Apabila Allah sayang mana-mana hamba dia di bumi, Allah panggil Jibril. Ya Jibril, inni uhibbu fulanan fa ahibbah. Allahu akbar. Jibril, aku sayang kepada fulan di bumi itu, hendaklah kamu sayangi dia.
Qala fayuhibbuhu Jibril. Jibril pun sayanglah kepada orang tu sebab Allah Taala sayang. Summa yunadi fis sama. Kemudian Jibril buat pengiklan di langit. Dia kata apa? Innallaha yuhibbu fulanan fa ahibbuh. Allah Taala sayang kepada fulan di bumi, hendaklah kamu semua sayang kepada dia. Fayuhibbuhu ahlus sama. Semua penduduk langit suka sayang kepada dia. Qal summa yudha'u lahul qabul fil ardi. Kemudian Allah Taala letakkan orang ni diterima. Sayang itu diterima di muka bumi. Baik. Mana orang bumi pun suka dengan dia, sayang dengan dia. Sayang semata-mata, sayang kerana Allah, sayang kerana Allah Azza wa Jalla, sebab dia ni ikut perintah Allah Azza wa Jalla, maka orang tu mendapat kasih sayang. Allah Taala sayang, malaikat sayang di langit, dan manusia di bumi juga menyayangi dia. Kita kata alhamdulillah, Allahumma ja'alna minhum. Ya Allah, jadikan kami semua ni termasuk di kalangan orang yang Engkau sayangi, ya Rabbal Alamin, ya Arhamar Rahimin. Baik. Sebaliknya wal'iyazubillah. Tengok, sebaliknya kita minta berlindung dengan Allah Taala. Qala wa idza abghadha 'abdan. Apabila Allah Taala tak suka, benci kepada mana-mana kaum, da'a Jibril. Macam tadi juga, saya tak bacalah Arab. Allah panggil Jibril, ya Jibril, uhibbu fulan. Aku sayang kepada aku benci kepada hamba aku ni sebab dia derhaka, sebab dia tak taat, sebab yang bawa kepada kemurkaan Allah Azza wa Jalla, maka hendaklah kamu benci. Jibril pun bagi tahu kepada ahli langit, wahai penduduk langit, orang ini dibenci oleh Allah, mari semua kita bencikan dia. Kemudian summa tuda'u lahul baghdha fil ardi. Kemudian Allah Taala letakkan orang yang dibenci di atas muka bumi. Hadis ini sahih di dalam Muslim. Cuma macam mana kita nak tahu orang ini disayangi, orang yang tak disayangi? Sukar bagi kita. Oh, kita kata mungkin melalui followers. Orang ni disayangi oleh Allah sebab pengikut dia ramai. Orang ni dibenci oleh Allah sebab pengikut tak ramai. Betul ke kita punya miqyas ataupun parameter? La, tidak betul. Kalau kita macam tu, sukar bagi kita. Sebab cuba para jemaah sekalian buat satu analisa yang simple, yang mudah sangat analisa kita ni. Apa dia analisa? Para anbiya alaihi wassalatu wassalam dan para pengikutnya tak ramai. Baru je kita tafsir dalam surah Az-Zariyat pagi 2 hari pas. Kan Allah Taala sebut malaikat kata wajana ghaira baitin minal muslimin. Kamu dapati di dalam Qura Sadum itu hanya satu rumah saja orang Islam, iaitu rumah Nabi Lut saja. Maknanya kalau kita nak kata Nabi Lut ni takkanlah dia nabi. Dia termasuk dalam minal mursalin, daripada rasul, tapi dia tak dapat mengikut ramai. Allah tak suka. La. Bukan di ramai follower itu tanda Allah cinta, tidak. Sebab kalau kita nak banding, ramai-ramai ustaz ni pun mungkin 1,000, mungkin 2,000, mungkin 3-4 ribu orang ikut je. Tapi kalau kita tengok orang lain bukan ustaz yang duduk menyanyi ke, yang duduk berlakon ke, pelawak ke, tak? Juta. Mana ramai? Cuma kita boleh rasai, menjiwai bahawa orang ini disayangi oleh Allah sebab apa? Sebab takwa dia, kerana dia bertakwa kepada Allah, kerana cinta dia kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kerana itu maka dia disayangi oleh Allah. Kita mengharapkan sedemikian, dan dia disayangi oleh para Jibril, disayangi oleh penduduk langit, dan ada di kalangan penduduk dunia juga menyayangi beliau. Kita kata insya-Allah kita berdoa kepada Allah SWT supaya kita termasuk di kalangan hamba Allah Taala yang disayangi oleh Allah Azza wa Jalla, yang disayangi oleh para malaikat, dan juga disayangi oleh makhluk-makhluk yang ada di atas muka bumi ini. Amin ya Rabbal Alamin. Baik. Itu hadis tentang hibbu. Kita pergi pula kepada perbincangan dia. Maka demikian, Allah Ta'ala telah menolak anggapan dan alasan mereka bahawa Allah Ta'ala cabar balik puak-puak Nasara tadi dan semualah pengikut-pengikut yang mendakwa mereka menyintai Nabi ni. Allah SWT menunjukkan, menolak anggapan dan alasan mereka bahawa tujuan mereka menuhankan Isa Al-Masih alaihissalam adalah untuk mendapat kecintaan Allah Azza wa Jalla. Tuhan kata tidak. Tak. Kalau betul-betul kamu nak, kemudian Allah Ta'ala tunjukkan
dan membimbing mereka menuju jalan yang terbaik untuk mendapat kecintaan Allah Azza wa Jalla, iaitu dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikut Nabi. Melalui ajaran yang dibawanya berupa iman dan tauhid serta ibadah dan juga tazkiyatun nafsi, penyucian jiwa, sehingga akan membuahkan kecintaan pada Allah Azza wa Jalla. Inilah kandungan ayat 31 yang kita baca tadi, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Mana kalau kita betul-betul nak Allah Ta'ala sayang kepada kita, kita ikut ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini masya-Allahnya kita hari ini dakwa, mendakwa saja. Dakwa cinta Nabi, tapi ajaran Nabi, amalan yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, gaya apa saja yang dibuat kita tak ikut. Bahkan ada sebahagian orang lebih menyayangi barang-barang Nabi. Kalau barang Nabi janganlah. Sekarang ni orang tular pergi Madinah duk cari telaga-telaga Nabi. Telaga yang pernah yang digunakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam-macam telaga ada. Barang-barang Nabi pula apa dia? Gambar capa Nabi, kita kata. Pedang Nabi. Tak ada yang asli, replika pun jadi. Boleh gosok juga. Kita kata itu dakwaan yang cukup berbahaya. Sebab apa? Kita mendakwa mencintai Nabi, mencintai barang-barang yang sedangkan Allah Ta'ala suruh cinta. Fattabi'uni, ay ikut ajaranku. Bukannya ikut barang-barang dia. Allahu Akbar. Salah ke kita sayang kepada barang Nabi? Tak salah. Kalau betul-betul ada barang ni confirm hak Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya pun nak pergi cium juga. Tapi ini semua tu replika, gambar-gambar. Macam mana kita nak cium? Bagaimana kita nak memuliakan satu benda yang memang satu gambar, satu hanya gambar bentuk saja? Baiklah. Jadi eloklah kita ajar masyarakat kembali semula ke paksi jalan yang diredai oleh Allah melalui ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya melalui cerita-cerita replika ataupun hadis-hadis palsu yang direka-reka kemudian menjadi tangisan dan ratapan semata-mata kerana percaya kepada peristiwa yang direka oleh orang. Baik para pelajar sekalian, kita berpindah pula kepada ayat 32. Wa ammal ayah as-saniyah was-salasun. Adapun ayat yang ke-32, tengok dalam kitab kita. Merupakan perintah Allah kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam agar ia itu mana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para delegasi kaum Nasrani dari Najran, asal cerita turun ayat Quran ini, serta kaum ahli kitab Yahudi yang ada di Madinah tu dan lainnya, dan juga kaum musyrikin, puak-puak kafir yang ada zaman dulu dan zaman sekarang, zaman kita ini pun termasuk, untuk taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Limaza? Kenapa? Ini soalan menarik. Kenapa? Kerana taat kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam merupakan jalan menuju kesempurnaan dan kebahagiaan hidup di dunia dan juga di akhirat. Awak nak bahagia hidup dunia, nak bahagia hidup di akhirat, ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi jika mereka menolak dan berpaling, kamu tak mau ikut, sedangkan Allah Taala perintah ati Allah wa Rasul, ikut Allah dengan Rasul, dia tak mau ikut juga, menolak dan berpaling, lari dari ajakan tersebut, maka mereka dilaknat dan dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla atas kekafiran dan keingkaran mereka. Kerana Allah Ta'ala tidak menyukai orang-orang yang kafir. Inilah erti dari firman Allah Ta'ala, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, taatilah Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Tapi jika kamu tak mau, maka sungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang kafir. Jadi senang je. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Nabi kata apa? Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Semua umat aku ini akan masuk syurga
kecuali orang yang tak nak. Allah. Terkejut para sahabat, tuan-tuan. Mereka bertanya, waman ya'ba ya Rasulullah? Siapa yang tak mahu tu Rasulullah? Pahala yang begini besar, kedudukan yang begini hebat, tiba-tiba ada orang tak nak. Jadi sahabat terkejut. Kita pun tuan-tuan terkejut juga, ya Rasulullah, waman ya'ba ya Rasulullah? Siapa ke orang yang tak mahu itu? Orang yang tak mahu pada syurga itu siapa? Maka Nabi SAW beritahu, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Nah, tanda pelajar. Hadis ini diriwayat oleh Imam Abu Hurairah radhiyallahu anhu ardahu. Nabi kata, kullu ummati yadkhulul jannah illa man aba. Siapa dia, semua boleh masuk syurga kecuali orang yang tak nak. Jadi bila orang tanya dia siapa yang tak nak Rasulullah, maka Nabi kita bagi tahu, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Jadi kita boleh buat pilihan sendirilah. Kita sekarang ni kita duduk dalam kategori mana? Tulis hadis ni rawahu al-Bukhari dan lain-lain. Maknanya kita sendiri yang kita pilih. Awak nak syurga ke tak nak? Awak kita ni, awak tak kita lah mana. Awak ni nak syurga ke tak nak? Kalau kita kata nak, taatlah kepada Nabi, taatlah kepada perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kita kata saya nak syurga tapi tak nak ikut. Hai, pelik. Nak tak ikut. Macam kita tanya anak kita lah dah. Anak sayang ke mak? Awak sayang ke ibu? Sayang. Habis bila mak suruh buat apa-apa tak buat. Itu tanda sayang ke tanda tak sayang? Jadi kita macam itulah. Kita kata kita sayang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita sayang kepada Allah. Tapi perintah Allah Taala tidak diikuti. Bagaimana kesayangan kita itu satu kejanggalan yang cukup berat, satu kejanggalan yang cukup dahsyat. Itu dia panggil dakwaan, dakwa palsu, dakwaan yang tidak berasas. Dakwaan yang tidak berasas. Maka kerana itu saya sudah sediakan satu risalah yang kita akan baca sama-sama ini. Tajuk dia 10 bukti dan tanda. 10 bukti dan tanda cinta terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau semua orang dakwa aja, semua orang boleh mengaku. Tapi bila kita nak minta bukti, tak ada orang yang boleh tunjuk bukti. Kecuali, ini cinta Nabi. Apa dia? Bergendang dalam masjid, dia puji Nabi. Pernahkah Nabi suruh benda tu? Adakah Nabi ajar seperti itu? Jawabnya tak ada pun arahan. Dan tak pernah pun dibuat oleh sahabat-sahabat lain selepas Nabi wafat. Sayyidina Abu Bakar tak pernah buat. Orang yang paling setia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga dikenal, diberi gelaran as-siddiq, orang yang benar, pun tak pernah buat. Orang yang sangat sayang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ali radhiyallahu anhu, pun juga tidak buat. Jadi tiba-tiba kita yang mari kemudian mendakwa kita lebih sayang daripada mereka. Jelak. Baik para pelajar sekalian, tamatlah huraian ayat secara sangat ringkas. Tetapi perbincangan kita masih belum tamat karena kita ada hidayatul ayataini. Hidayatul ayataini maknanya petunjuk, pelajaran, hidayah yang dapat kita ambil daripada dua ayat ini. Ayat 31 dan 32 ini dapat kita ambil, maka ini adalah merupakan satu perkara yang cukup besar. Yang pertama, tulis. Hidayah yang pertama, al-hidayatul ula. Hidayah yang pertama, kecintaan seorang hamba, mahabbatul abd lirrabbi ta'ala wajibun. Kecintaan seorang hamba kepada Allah adalah merupakan suatu tuntutan yang wajib kita beriman dan kita percaya. Mesti. Semua orang yang mengaku beriman, maka dia dituntut supaya mencintai Allah Azza wa Jalla. Iman kita ni bukan iman yang main-main. Kalau setakat mengaku saja boleh, tapi nak buktikan sukar. Maka orang yang mengaku beriman, mesti dia kena apa? Mesti dia kena tunjuk dia punya bukti keimanan. Sebagaimana yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita kata dalam hadis yang kata, Ahibbullah ta'ala lima
yughazzukum bihi minan ni'am. Cintailah Allah Ta'ala kerana dia yang sentiasa melimpahkan nikmatnya kepadamu. Allah Ta'ala sentiasa bagi nikmat kepada kita. Wa ahibbuni bihubbillahi Ta'ala. Dan kamu cintakan aku. Cintakan aku ini. Sebab apa? Dengan kecintaanmu kepada Allah Azza wa Jalla. Wa ahibbuni bihubbillah. Mu sayang kepada aku. Terjemahan ni kadang-kadang kita perlu tengok juga kepada lafaz asal dia Arab tu baru kita jadi. Dia kata, dan hendaklah kamu cintai aku dengan kecintaanmu bihubbillahi ta'ala, sebab Allah Ta'ala sayang kepada aku. Jadi kita sayang kepada Allah, maka kita juga kena sayang kepada Nabi. Sayang kepada Allah, kita juga kena sayang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak mungkin orang ni mengaku sayang tapi tidak ada kesayangan. Maka tidak mungkin. Itu dia panggil tak mungkin seorang itu mengaku begitu saja tanpa dia membuktikan kesayangan dia kepada Allah, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu. Dalam hadis lain, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Tidaklah benar-benar seorang itu beriman. Mana orang ni kalau dia mengaku beriman pun iman dia belum mantap. Iman dia belum betul. Sehingga Allah dan Rasulnya ahabba ilaihi, dia sangat disayangi kepadanya daripada orang lain. Macam mana kita nak faham ni? Kita kata kita sayang kepada Allah dengan Rasul. Alhamdulillah, itu satu dakwaan yang baik, kan? Apabila orang itu boleh mengaku dia sayang kepada Allah dengan Rasul. Tapi bila bertembung, Allah suruh benda ni, makhluk suruh benda ni, kita buat yang mana? Buat yang makhluk suruh ke buat yang Allah suruh? Kalau kita buat yang makhluk suruh, maknanya makhluk itu lebih besar daripada Allah Azza wa Jalla dari sudut perkara yang tersebut. Jadi kalau kita nanya, Allah Ta'ala, Nabi kata, tak la yu'minu, tidak benar-benar kamu beriman sehingga kamu Allah Ta'ala dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu lebih kita sayangi lebih daripada yang lain. Itu dia panggil yang pertama, iaitulah cinta Allah, cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menjadi tuntutan keimanan. Tuntutan keimanan, bukan main-main. Kita boleh buat macam pak cik kampung kita, ikut akulah. Aku nak sayang ke tidak ke Nabi. La. Tidak ada pilihan. Mafis ikhtiar. Tak ada pilihan. Kita mesti sayang kepada Allah. Mesti sayang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma bagaimana kita nak olah? Bagaimana kita nak jelmakan kesayangan itu yang jadi persoalan sekarang. Macam mana kita nak jelma? Macam mana kita nak tanda kesayangan itu? Itu yang menjadi pokok persoalan kepada kita sekarang. Sebab semua orang mendakwa. Dakwa boleh. Tapi nak bukti itu sukar. Mendakwa senang. Tapi nak membuktikan dakwaan bukan satu perkara yang mudah, bukan satu perkara yang senang. Baik, kita pergi kepada hidayah yang kedua. Mahabbatullah ta'ala lil 'abdi hiya ghayatun ma yas'a ilaihi ulul ilmi fil hayah. Mencintai Allah Azza wa Jalla, mahabbatullah, meraih kecintaan Allah. Kita cuba nak mendapat kasih sayang Allah Ta'ala itu adalah merupakan tujuan yang tertinggi, objektif yang utama dalam hidup kita ni. Yang sentiasa diusahakan oleh orang-orang yang berilmu, oleh orang-orang yang beriman, yang ada pemikiran yang waras, yang baik, dan sentiasa berusaha untuk mendapat kasih sayang Allah Azza wa Jalla. Macam mana kita dapat kasih sayang Allah? Sudah pasti yang pertama kita akan jawab secara mudahnya, taat. Cara mudahnya, taat. Kalau orang tak taat, macam mana dapat kasih sayang? Satu. Untuk garis panduan mudahlah kepada para jemaah sekalian, alhamdulillah ada sebuah buku yang saya usahakan. Buku ni ana syarah kitab Al-Asbabul Asyarah. 10 sebab yang meraih cinta kasih Allah kepada kita. 10 sebab untuk mendapat kasih sayang Allah kepada kita.
Buku ini diterbit oleh Karya Bestari dengan tajuk Musafir Menuju Allah. Musafir Menuju Allah. Tuan-tuan coba carilah. Kalau ada lagi Saki Baki cetakan lama, sebab dia tengah nak reprint semula sekarang buku tu. InsyaAllah kalau ada kita akan iklankan kemunculannya buku Musafir Menuju Allah. Kita senaraikan dalam buku ini sebagaimana disenaraikan oleh Syekh Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala 10 sebab al-mujibatu, sebab yang boleh meraih seorang itu mendapat cinta dan kasih Allah Azza wa Jalla. Jadi para pelajar tulis kita punya nama kitab Musafir Menuju Allah. Kalau tak ada, sabar kita tunggu buku itu keluar ataupun tengoklah di perpustakaan ataupun kawan-kawan kita yang boleh bantu dapatkan buku ini. Kita kata jazakumullahu khairan. Jadi semua kita yang berusaha untuk apa? Untuk nak mendapat kasih sayang Allah Azza wa Jalla. Jadi macam mana nak meraih kasih sayang Allah? Buat benda yang disukai oleh Allah. Kalau buat benda yang tak suka, macam mana kita nak dapat kasih sayang? Kita dengan makhluk, dengan manusia pun tak mungkin orang sayang. Kita buat benda yang orang tak suka, kan? Baik. Al-hidayatus salisah. Hidayah ataupun bimbingan petunjuk yang ketiga, apa dia? Tariqul husul. Jadi hak ni ringkasan. Dia panggil zubdatul qaul. Orang panggil parti kepada perbincangan kita. Yang 10 tadi panjang. Tapi kita nak ambil ni, yang kita nak fokusnya di sini. Tengok. Yang ketiga, jalan untuk meraih kecintaan Allah Azza wa Jalla bagi seorang hamba adalah dengan cara mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikut Nabi betul-betul, ikut Nabi sungguh. Bukan ikut barang-barang yang direka-reka, tidak. Dengan beriman kepada wahyu yang dibawanya. Wahyu yang pertama sekali kita percaya. Salah satu daripada rukun iman kita beriman kepada kitab. Beriman kepada body Rasul itu sendiri. Dia itu adalah merupakan utusan Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah. Jadi para pelajar sekalian, tengok dia punya meraih kecintaan Allah dengan mengikuti Nabi SAW dengan beriman kepada wahyu yang dibawanya. Satu, kita percaya kepada ajaran Nabi. Satu. Yang kedua, mengikuti syariat peraturannya. Kalau Nabi kita buat perundangan, halal haram kita ikut dan taat pada perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama dalam keadaan yang ringan, yang mudah ataupun yang berat. Sunnah Nabi ini ada yang mudah senangnya, bab makan minum mudah. Tapi dalam bab tuntutan pegangan hati, kita mesti tegas. Sebagai dalam ayat yang lepas yang kita dah bincang tentang al-wala wal bara, tentang bagaimana kasih sayang kita. Mesti begitu tumpukan kasih sayang ini kepada sama-sama Muslim. Jangan beri kasih sayang dengan orang Islam untuk orang bukan Islam untuk menentang Islam. Kita kata lah, itu bukan cara yang betul. Itu bukan cara yang benar. Itu bukan cara yang sepatutnya kita ikut. Maka Allah Ta'ala telah berfirman dalam ayat yang kita baca tadi, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Jika katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika kamu benar-benar cinta kepada Allah, maka ikutilah aku. Nescaya Allah akan mencintaimu. Kerana persoalannya, dia kata ni, persoalannya, kita kena ikut Nabi. Iz laisa sya'nu, bukanlah satu benda yang betul perjalanan bagi seorang orang yang mencintai orang, tetapi bagaimana dia harus mencintai. Kita kena tengok. Semua orang dakwa dia cinta, tapi kecintaan itu bagaimana? Hari ini macam-macam ni. Bulan kelahiran Nabi ni, Allah, cintanya Nabi gendang sana sini. Tapi apa yang diajar oleh Nabi tidak ikut. Kita kata itu bukan cara yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang direka-rekakan oleh orang. Kita bacalah siapakah mereka dalam dunia ini, siapakah yang awal-awal lagi mengadakan majlis yang besar-besar tentang menyambut kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tengok siapa dalam sejarah. Adakah para sahabat yang buat? Adakah para tabi'in yang buat? Ataupun orang lain yang buat? Tuan-tuan boleh semak, boleh siasat dan boleh tengok. Boleh perhatikan. Baik, yang keempat.
Dakwah mahabbatullah. Orang yang mengaku mendakwa mencintai Allah Ta'ala dan Rasulnya, tetapi ia melanggar perintah dan larangan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam adalah pengakuan yang batil. Pengaku dakwa batil, dan ia pasti akan sangat rugi di akhirat kelak. Dia akan rugi di akhirat kelak. Kenapa tak rugi? Sebab apa? Macam mana orang ni boleh dakwa satu benda yang tak mungkin dia akan mendakwa. Sebab itulah seorang penyair telah mengeluarkan satu kata-kata syair yang menarik. Tuan-tuan baca syair ni, dalam buku kita pun ada terjemahan dia tu. Dia kata, ta'sil ilaha wa anta tuzhiru hubbahu. Hadha al-amri fil qiyasi badi'u. Law kana hubbuka sadiqan la'ata'tahu. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Tengok, kata-kata menarik. Engkau derhaka kepada Allah, tetapi engkau berpura-pura mencintainya. Ta'sil ilah wa anta tuzhir. Mu derhaka kepada Tuhan, tapi kamu macam menzahirkan macam cinta. Hazal amri fil qiyas syani badi'u. Sesungguhnya demikian itu sebuah analogi yang mengada-ngada. Bukan betul. Nak tunjuk orangnya, kono-kono aja saja. Baik. Lau kana hubbuka sadiqan la'ata'tahu. Seandainya cintamu benar-benar suci, ikhlas betul-betul sayang kepada Allah, pastilah kamu mencintainya. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Kerana wajar bagi seorang yang mencintai kasihnya, ia akan menuruti kemahuannya. Betul lah. Kita ni, kalau kita sayang kepada orang, semua benda yang dia nak jadi belaka. Betul ke tidak? Jadi semua. Apa yang kita nak, semua dituruti. Semuanya diikuti. Apa yang dikehendaki semua dituruti dan diikuti. Tapi kalau orang yang kita tak suka, tak usah cakap. Nak mengaji dengan dia pun tak nak. Bukan sekat nak mengaji dengan dia. Kan? Orang bagi link, suruh dengar kuliah pun marah. Apa awak ni bagi kuliah orang ni? Sebab kita dah hati kita benci. Kita tak dengar lagi. Kita tak tahu pun apa yang dia nak cakap. Kita tak tahu pun kesalahan dia. Tapi oleh kerana hati tak suka, maka jadi bencilah kita kepada dia. Kita kata wal'iyazubillah, kita minta perlindungan Allah Ta'ala daripada kemurkaan Allah, Azza wa Jalla. Baik para pelajar sekalian, sebagai penamat, kita ambil 10 bukti tanda cinta kita terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dapat meraih 10 tanda ini. Kalau tak banyak pun biar sedikit. Tapi jangan tak ada. Tapi kalau kita boleh mantapkan dia, orang panggil kemaskan di kita punya kecil, itu lagi. Itu hadza huwal matlub, itu yang kita nak. Tapi kalau tak dapat semua, kata orang jangan tinggal semua. Kalau tak dapat banyak, walaupun sedikit, mesti ada cinta, mesti ada perkara ini. Baik. Pernah Nabi SAW bersabda, "Lau yu'tan nasu bida'wahum ladda'a nasun dima'a rijalin wa abwan." Andai kata semua orang mendakwa itu, kita akan terima belaka dakwaan orang, nescaya manusia akan mendakwa hak harta orang ataupun darah orang. Hadis ini dalam Bukhari. Tapi bila orang dakwa, kena bukti. Bila ada dakwaan, kena bukti. Maka sekarang ni kita mencari bukti yang kita ni benar-benar cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, tanda cinta kepada Nabi mencontohi dan mengamalkan sunnahnya sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita kata ini sunnah Nabi, semangat lalu kita. Ini ajarannya Nabi, Allahu Akbar. Suka. Ini selawat ini yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat dengan sanad yang sahih, kita akan pegang. Inilah amalan kita. Inilah amalku. Sunnahmu, amalanku. Kita akan pegang. Ini tidak yang Nabi tak baca pun. Saya baca Ustaz, dalam solat baca akhir lepas tasyahud. Habis waktu lain kita cari yang lebih hebat lagi. Sebab Tok Syekh kata, satu selawat aku ni sekali kau baca lebih baik daripada baca Quran berpuluh kali. Kita pun tinggalkan yang Nabi, walaupun clear itu yang sahih, riwayat yang jelas keluar daripada mulut baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pencinta Nabi berbeza. Yang kedua, banyak mengingati dan menyebutnya. Kerana orang yang mencintai sesuatu
tentu akan sentiasa mengingat dan menyebutnya. Kita kena sentiasa ingat Nabi. Sebut nama. Habis kalau kita Nabi, Muhammad itu. Bukan itu cara ingat Nabi. Iaitulah kita banyak mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kita banyak berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi suruh selawat. Ni ada pula ni puak-puak ahli-ahli motivasi keagamaan lah kononnya. Pagi-pagi kita baca Fatihah, hadiah untuk Nabi. Pagi-pagi baca Fatihah, hadiah untuk diri sendiri. Kita kata apa cerita ni awak ni? Mari ambil di mana ni cerita ni? Ambil mana tu lagu tu? Nabi tak suruh kita baca Fatihah untuk dia. Nabi suruh kita baca Fatihah untuk kita amalkan. Nabi suruh kita berselawat untuk dia. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Habis untuk saya sendiri, sedekah apa untuk kita? Engkau ambil sendiri, ambil tak dalam poket RM10. Aku sedekahkan duit ini untuk aku. Nanti lain macam orang tengok. Ni apa cerita main sedekah-sedekah diri sendiri? Nanti orang bawa kita ke hospital pula, dia kata orang ni tak cukup ubat kali ni. Pelik. Oh ya ustaz jangan cakap. Ini kan Fatihah kan benda, memanglah benda baik. Benda baik, tapi dalam perkara ibadat, dalam perkara amalan kita kena ambil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan boleh reka-reka. Karena itulah kata Imam Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia kata kam min muridin lil khairi lam yusibhu. Berapa ramai orang nak benda baik tapi tak jumpa jalan. Sebab apa? Sebab dia reka sendiri. Dia tak ikut, tidak ittiba. Baik. Yang ketiga, menyampaikan selawat dan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sentiasa selawat. Allahumma salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim. Kita kembar dua-dua. Kalau ataupun Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Akhirnya wa ala ali wa sallim. Salli wa sallim. Naknya ada selawat dan ada salam. Maka kita sampai bila kita bagi salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, nescaya malaikat peronda akan bawa salam kita itu ke mana? Kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malaikat akan bawa selawat kita itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah waktu Nabi kata fa'aksiru minas salah, banyakkan selawat kepada aku pada hari Jumaat ini. Sahabat tanya, kaifa tu'radu alaika wa qad arib? Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan selawat ya sebut ini. Bagaimana kami nak bentangkan selawat ini kepada Nabi? Nabi dah hancur. Pada masa itu sahabat belum lagi menerima maklumat daripada Nabi bahawa jasad al-anbiya tidak hancur. Nabi kata la, innallaha harramal arda an ta'kula ajsal anbiya. Allah Taala tidak benarkan binatang bumi tidak untuk makan jasad para nabi. Jadi nabi jasad dia yang mulia ada di kubur masing-masing, tapi di mana kau kubur? Kita kata wallahu alam, selain daripada kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih, yang lain tak ada. Tak tahu, saya pun tak pastilah. Anda pergi melawat ke Syria, ada kubur Nabi sini dia ada, Nabi Zakaria ada sana, Nabi Harun pun ada. Pergi ke Mesir ada pula. Jadi kita kata berapa nabi ni? Ni ada orang kata kubur Nabi Musa dekat Madinah pun ada. Macam-macam dakwaan. Orang nak dakwah ni senang ya tuan-tuan. Dakwah ya, campur pendakwaan. Jadi orang nak buktikan payah. Itu sukar. Baik. Kita nak ringkas ni masa kita tamat ni. Yang keempat, menyebut keutamaan dan kemuliaan serta sifat, akhlak dan perilaku utama yang Allah berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita kena sebut kebaikan Nabi. Tuan-tuan dan puan-puan, alhamdulillah sebagai tanda cinta saya Abu Anas Al-Faqih Abu Anas kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya tak ajak orang bergendang, saya tak ajak orang melompat. Yang saya ajaknya orang beramal dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kitab tentang cinta Nabi. Tuan-tuan tanda, sudah ada dalam senarai YouTube Halaqah Abu Anas Madani. Tuan-tuan pergi tengok lengkap dengan daripada awal kitab sampai ke akhir, iaitulah kitab Syama'ilun Nabi. Syama'ilun Nabi mana sifat-sifat Nabi, sifat kejadian dia, sifat akhlak dia, sifat rupa bentuk dia, kita dah baca berapa puluh siri. Kemudian saya baca juga Khasaisul Mustafa, ciri-ciri keistimewaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga ada 20 siri, dan banyak lagi cerita-cerita lain yang berkait dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saya baca. Tujuan apa? Itulah tanda kecintaan kita bila kita kenal, kita nak beramal dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita sebut pagi petang siang malam ajak yang masyarakat supaya beramal dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk di kalangan yang keempat ini. Yang kelima, bersopan santun dan beradab dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila kita sebut Nabi, kita kena sopan santun. Bila kita sebut tentang ada apa ni, bercakap dengan sebut Nabi, kita kena beradab. Jangan duduk bising-bising.
buat benda-benda yang tidak sepatutnya, kita kata tidak, itu bukan adab dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak beradab. Banyak lagi lah cerita-cerita adab tu. Yang keenam, kita ada 10 ya, 6 lah. Yang keenam, sentiasa berharap dan rindu untuk melihat dan berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun terpaksa membayarnya dengan harga dan keluarga sendiri. Orang dululah, dia berjalan mengembara pergi ke Madinah kerana nak jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ini kita nak jumpa dengan Nabi, sudah pasti nak jumpa kan? Maka Nabi kata, wa ana faratukum alal hawd, aku tunggu kamu di tepi kolam. Tapi ingat, akan ada di kalangan orang yang muka bercahaya, kaki tangan sudah bercahaya kerana wudu, tapi mereka dihalau daripada kolam Nabi. Sebab apa? Kata Jibril, annaka la tadri ma hadatsu ba'dak. Rasulullah tak tahu mereka telah mereka-reka ibadat yang telah diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal iyaz billah. Yang ketujuh, menyampaikan nasihat untuk beriman kepada Allah, kepada kitabnya dan rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sentiasa kita ajak orang, nasihat orang kepada Allah, kepada Rasul, dan juga kepada siapa? Kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu sangat penting. Berdakwah. Yang ke-8, kita juga kena belajar Al-Quranul Karim. Sebab Quran ini adalah merupakan mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita bagi mukjizat dengan Al-Quran. Kalau sayang ke Nabi, Quran kena faham. Yang ke-9, mencintai orang yang Rasulullah cinta. Siapa dia? Ahlul Bait, keluarga dia, isteri-isteri dia, ummahatul mukminin, para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, sehingga kan Nabi sallallahu pernah bersabda, Nabi kata, la tasubbu ashabi, jangan kamu maki sahabat aku. Kalau kamu bersedekah sebesar bukit Uhud itu emas, tak sama dengan kelebihan sahabat aku sedekah secupak ataupun setengah cupak gandum. Kita kata Masya Allah. Ini dia. Ini dia ni, geng-geng Syiah ni pun Rafidah mulut celupar ni, hari-hari duduk maki sahabat Nabi. Maka kita tidak, kita akan mempertahankan para sahabat dengan kemampuan yang kita ada, insya-Allah. Yang ke-10, membenci orang yang Allah Taala dan Rasulnya benci, memusuhi orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Itulah dia panggil tilka asyaratun kamilatun. Demikianlah 10 tanda cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada banyak lagi lah tanda dia. Ada sahabat saya dulu tulis tesis PhD dia, tesis master atau PhD dia di Madinah. Dia tulis tajuk dia Al-Hubbun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa alamatuh. Cinta Nabi dan tanda-tanda dia. Perbahasannya panjang. Jadi anda ambil khulasah daripada sana, keluarlah 10 tanda yang kita kena usahakan untuk menyatakan, merealisasikan dalam hidup kita bahawa memang kita cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mudah-mudahan dengan sebab kita cinta ini, dakwah kita kepada sunnah Nabi, kita akan layak untuk bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan layaklah kita untuk mendapat syafaat baginda sallallahu alaihi wasallam, sekaligus menyampaikan kita ke syurga dan dapat memandang kepada wajah Allah azza wajalla. Jadi para jemaah sekalian, setakat itu dululah tajuk kita pada kali ini. Insya-Allah kita akan jumpa lagi dalam ayat 33, 34 pada siri yang akan datang minggu hadapan, insya-Allah. Sekian aku qauli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, tak ada soalan? Soalan tak ada dah, alhamdulillah. Ada soalan tu. Kepada Syarifah Aziza. Ada, silakan. Dan buku tadi orang tanya juga nak cari mana buku Musafir Menuju Allah tu. Baru habis. Tamat dah? Habis dah. Habis dah. Habis. Jadi pihak penerbit sedang usaha untuk keluar semula buku tu. Boleh cari, mungkin ada dalam lama-lama punya stok. Tapi bagi anda lah, saya bukan puji buku tu, tapi saya puji isi kandungan dia. InsyaAllah adalah panduan untuk kita mencari kasih Allah pada kita, insyaAllah. Datuk, ada soalan? Fadhal. Assalamualaikum Ustaz. Adakah kita boleh mengetahui sekiranya cinta kita kepada Allah berbalas? Adakah tanda-tandanya? Alhamdulillah, di antara tanda-tanda Allah sayang kepada kita, kita sayang kepada Allah. Sebagaimana kata Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu, Uthman kata, siapa dia sayang kepada Allah, dia tidak akan puas, dia tidak akan kenyang mendengar kalam Allah. Itu. Mana bila kita baca Quran, kita rasa makin rindu, makin sayang. Bila kita sebut tentang sunnah Nabi, kita makin semangat untuk beramal.
InsyaAllah itu di antara tanda-tanda Allah sayang kepada kita. Kita telah mendapat kasih sayang Allah sebab kita mencintai apa yang Allah cinta. Jadi itu tanda. Tapi kita taklah. Tadi dalam hadis tadi macam mana kita summa tuda'u lahul qabul fil ardi. Allah Ta'ala letakkan dia ni diterima di bumi. Kita kata alhamdulillah. Kalau pun tidak diterima oleh ramai orang, tapi ada orang yang menerimanya, mengasihi apa yang kita ajar itu, kerana itu adalah merupakan daripada Allah Azza wa Jalla, itu pun sudah cukup. Ini kalau kita kata ramai tanda betul, tidak. Kalau kita kata ramai tanda betul, sukar. Sebab para anbiya alaihi wassalatu wassalam tidak ramai pengikut dia, nak banding dengan orang yang menentang dia. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Itu je soalannya. InsyaAllah. Baik. Jumpa minggu depan. InsyaAllah. Minggu depan hari Jumaat. Hari malam Sabtu insyaAllah. InsyaAllah. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.